Bertemu kembali bersama saya Zawazi Yusof, rentasan berita edisi 1400 antara paparan utama malam ini. Nasib peneroka Felda terbela kenapa baru sekarang? Kini air keruh di bawah jambatan KLIA. Penyakau bergabung untuk membunuh karakter PNX. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kontroversi terbaru dicetuskan pembangkang dan puak yang kononnya membela Melayu bahawa kaum Melayu akan terpinggir di Malaysia apabila negara berbilang kaum direalisasikan amat keliru dan terpesong daripada realiti perlembagaan persekutuan. Naratif sebegini amat berbahaya kepada perpaduan rakyat kerana boleh membawa tafsiran bahawa bukan Melayu berkedudukan sebagai masyarakat kelas kedua di negara ini. Hari demi hari, pelbagai agenda tersembunyi yang dibawa puak gila kuasa dan penunggang agama bangsa demi kelangsungan hayat politik murahan mereka. Namun ternyata tomahan pembangkang, kononnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membela peneroka Felda atau orang Melayu yang merupakan majoriti peneroka terbukti Malaysia. Menurut Naib Pengerusi Keadilan Wilayah Persekutuan Andri Lai, tindakan Anwar baru-baru ini menandatangani perjanjian melibatkan jaminan kerajaan kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda untuk menstruktur semula pinjaman agensi berkenaan termasuk pemansuhan 80% hutang peneroka berjumlah 7.9 bilion ringgit adalah bukti nyata Perdana Menteri amat mengambil berat nasib peneroka yang terdiri daripada orang Melayu. Sebagai itu, beliau mewakili Keadilan Wilayah Persekutuan memuji tindakan Anwar yang mengotakan setiap janji membela rakyat marhain yang beliau laungkan ketika masih bergelar pembangkang. Saya mewakili Keadilan Wilayah Persekutuan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Anwar Ibrahim yang prihatin dengan nasib para peneroka dalam isu hutang lapuk yang tidak dapat diselesaikan pentadbiran sebelum ini. Walaupun tidak dapat diselesaikan 100%, namun ia satu perkembangan positif memandangkan Felda sedang dalam usaha memulihkan keyakinan awam terhadap kemampuannya membantu peneroka yang selama ini kebajikan dan masa depan mereka diabaikan, tegasnya. Terdahulu Kementerian Keuangan dalam kenyataan berkata perjanjian jaminan itu melibatkan terbitan sukuk dan kredit pusingan dalam usaha memulihkan kedudukan keuangan Felda. Menurut kementerian, sebahagian besar penstrukturan semula pinjaman Felda akan melibatkan pengurangan prinsipal hutang agensi tersebut bersama institusi keuangan yang berjumlah 7.9 bilion ringgit. Jaminan kerajaan juga akan mengurangkan kos keuangan Felda terhadap kadar faedah yang dikenakan serta membolehkannya memberi pemansuhan 80% hutang peneroka yang berjumlah 8.3 bilion ringgit yang dilaksanakan sejak tahun 2021. Oleh itu, kata Andri Lai, pemansuhan hutang dan jaminan keuangan itu merupakan satu berita baik yang perlu dikenang oleh para peneroka menjelang Hari Felda yang akan disambut tidak lama lagi. Ini adalah berita baik untuk peneroka di ambang Hari Felda yang jatuh pada 7 Julai nanti, katanya lagi. Timbul pula persoalan, kenapa nasib para peneroka Felda dalam isu hutang lapuk tidak dapat diselesaikan pentadbiran sebelum ini? Maksud Jom Channel ketika pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Mahyadi Mak Yassin selama berpuluh tahun. Bukankah mereka sekarang ini yang sibuk melalak dan menjaja kononnya Melayu terpinggir dan perlu dibela? Ketika pentadbiran mereka, apa yang telah mereka lakukan untuk bangsa Melayu? Tabur bunga rampai kepada kroni, lambat projek kepada anak beranak sendiri atau sakau duit rakyat sehingga 7 keturunan tak habis makan. Kenapa baru sekarang nasib peneroka Felda terbela? Janganlah menjadi pemecah belah masyarakat. Berhentilah menunggang agama dan bangsa demi kepentingan diri. Ia sangat menjijikkan. Tidak sampai sebulan lagi kita akan merayakan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-66. Adalah amat malang setelah lebih setengah abad masih ada pemimpin yang terkurung di dalam kejumudan perkauman dan cenderung memainkan sentimen perkauman demi keuntungan politik peribadi. Kepada bangsaku yang bernama Melayu, khususnya peneroka Felda yang kini terbela, bersyukurlah dan jauhilah mereka yang cuba menangguk di air keruh namun membatu macam sang kelembai, membungkam macam si bisu di saat anda memerlukan pembelaan. Perhati, fahami, kaji dan teliti.
Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan kes dakwaan berlaku rasuah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kee Seng sedang disiasat di bawah Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. SPRM dilaporkan sedang memburu individu yang disyaki orang tengah dan meminta duit kopi berjumlah RM18,000 berkait dengan kes seorang pelancong dari China yang dikatakan tidak memenuhi syarat kemasukan ke negara ini. Setakat ini, 3 keterangan saksi termasuk seorang menteri yang terlibat dalam kejadian tersebut dan 2 orang saksi utama warga China telah diambil percakapan, lapor bernama. Azam menggesa semua pihak untuk tidak membuat sebarang spekulasi dan memberikan masa untuk SPRM melengkapkan siasatan yang menyeluruh berhubung insiden berkenaan. Pada Jumaat lalu, Kee Seng mengakui beliau merupakan individu yang dilaporkan media menimbulkan kekecohan di Balai Ketibaan KLIA. Bagaimanapun, beliau menafikan artikel dalam berita berkenaan yang mengatakan dirinya telah memasuki ruang ketibaan tanpa memohon pas kerana beliau memiliki pas yang sah untuk memasuki kawasan berkenaan. Menjelaskan insiden tersebut, Kee Seng berkata beliau berada di KLIA selepas menerima aduan daripada pihak pelancong dan sebagai pemantauan biasa bagi seorang menteri untuk turun padang. Beliau bersyukur kerana kehadirannya telah membongkar wujudnya budaya rasuah yang dilakukan oleh segelintir pegawai dan penyalahgunaan kuasa yang kronik di pintu masuk negara. Saya menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang menuduh saya melepaskan pelancong asing yang ditahan oleh pihak immigration. Saya tiada kuasa untuk itu dan saya hanya merosakkan reputasi saya sendiri jika berbuat demikian. Saya masih waras dan tahu batas-batas sebagai seorang Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC. Apa guna saya sebagai menteri sekiranya saya tidak memberi tumpuan serius terhadap kepentingan negara? Tambahan pula ia menjejaskan imej negara dan menakut-nakutkan pelancong asing. Bidasnya dalam satu kenyataan. Kee Seng berkata wujud masalah komunikasi antara pihak pegawai immigration dan pelancong asing. Timbul persoalan, kenapa mereka menolak penterjemah yang telah disediakan oleh pihak Malaysia Airports Holding Berhad MAB? Soalnya, Ahli Parlimen Bintulu itu menjelaskan semasa lawatan ke KLIA. Pada hari itu, beliau turut membawa pegawai siasatan dari unit integriti di bawah MOTAC. Saya merasakan sudah tiba masanya pasukan SPRM masuk ke KLIA 1 secara besar-besaran untuk menyiasat apa yang berlaku di pintu masuk utama negara ini, tegasnya. Beliau juga mempertikai niat pihak yang menularkan gambar yang menurutnya dengan persepsi tidak tepat dan berita yang berunsur fitnah. Walaupun niat mereka tidak diketahui, maka berkemungkinan mereka terkejut dengan penyertaan SPRM dan bimbang bahawa sumber pendapatan mereka akan terputus atau terancam. Mungkin juga mereka ingin melindungi rakan-rakannya dengan sengaja membocorkan maklumat, membuat pertuduhan tanpa asas dan menyebarkan laporan palsu. Dakwanya, Kee Seng menyatakan beliau diberitahu ada pegawai immigration yang meminta wang sekiranya pelancong asing yang ditahan mahu dilepaskan. Ada yang minta sehingga RM3,000 untuk dikeluarkan dari tahanan, termasuk tiket penerbangan pulang ke negara asal. Tambahan RM3,000 pula diminta jika mahu pulang ke negara asal dengan kadar segera menerusi laluan khas, manakala RM12,000 untuk kos memproses visa, dakwanya. Dalam pada itu, beliau menyeru orang ramai agar menyemak terlebih dahulu kesahihan sesuatu berita sebelum disebarkan. Saya yakin kita dapat membersihkan segala keterisan yang mencemarkan imej negara sekiranya kita semua berganding bahu. Saya dan MOTAC akan terus bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam usaha membanteras rasuah serta penyelewengan kuasa di negara ini, walau apa jua cabaran yang mendatang, tegasnya. Difahamkan Persatuan Hotel Bajet dan Bisnes Malaysia MyBHA dan Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA menyokong penuh tindakan Kee Seng yang turun padang bagi mendengar dan melihat sendiri keluhan dan isu dihadapi pelancong asing ke negara ini. Kami menyeru kepada pihak-pihak yang berkaitan untuk segera menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap mana-mana individu yang telah terlibat dengan niat tidak baik serta keterlaluan atau memotifkan serangan politik untuk mendedahkan perkara tersebut dalam usaha mencalonkan imej serta memburukkan tindakan yang telah dilakukan oleh Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia tersebut. Justru kami menyokong penuh tindakan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia tersebut serta menyeru kepada Jabatan Immigration untuk menyelesaikan perkara-perkara yang telah didedahkan tersebut serta sentiasa mempunyai sikap yang mengalu-alukan pelancong ke Malaysia, kata Presiden MyBHA Dr. Sri Ganesh Michelle dalam
kenyataan pada Sabtu, lapor Sinar Harian. Sementara itu, Presiden MATA Datuk Dr. Muhammad Khalid Harun berkata, aspek komunikasi tidak sepatutnya dijadikan batu penghalang bagi pertumbuhan ekonomi dalam industri pelancongan Malaysia. MATA menyokong penuh dengan usaha Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia mengambil langkah yang proaktif bagi memberi tumpuan serius terhadap kepentingan negara yang melibatkan Pegawai Immigration Malaysia DKLIA. Jika ini masih tidak diatasi, MATA percaya pelancong akan lari ke negara lain dan ini sudah tentu merugikan pendapatan negara dan pemain industri pelancongan negara yang baru keluar daripada kemelut wabak COVID-19, ujarnya. Serangan bermotifkan politik nampaknya sudah dimulakan oleh seorang yang bernama Ustaz Zakaria Ismail dari Marang, Terengganu dalam tulisannya diterbitkan Harakah Daily 2 Julai lalu. Dengan tajuk artikel "Beginikah contoh unggul Menteri Madani?", amat jelas motif artikel tersebut ditulis. Secara tersirat, beliau menuduh Kinseng kononnya telah melanggar prosedur operasi standard SOP keselamatan KLIA dengan sesuka hati. Apakah setiap menteri berhak menyiasat, menuduh dan menjatuhkan hukuman kepada seseorang pejabat awam tanpa mengambil kira proses siasatan dalaman, siasatan polis dan siasatan SPRM? Apakah seseorang menteri memiliki semua kuasa SPRM dan PDRM dan kuasa mahkamah? Persoalan selanjutnya, apakah nasib pegawai immigration yang terlibat dalam insiden ini? Adakah mereka akan mendapat keadilan atau pembelaan kerana yang mendakwa bertaraf menteri? Mampukah ketua jabatan mereka mempertahankan mereka untuk mendapatkan perbicaraan yang adil? Dan banyak lagi persoalan lain tempelaknya. Beliau juga menyelar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri yang tidak dinamakan kerana Malaysia mempunyai 2 orang Timbalan Perdana Menteri berhubung usaha kerajaan perpaduan untuk membantras rasuah. Mungkin apabila melihat agenda memerangi rasuah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri hanya terhad kepada mengenakan pelbagai tuduhan rasuah kepada lawan politiknya semata-mata, maka Menteri Pelancongan Kerajaan Madani mengambil inisiatif yang lebih kreatif, sindirnya. Secara sini beliau mendahului keputusan agensi penguatkuasa berhubung siasatan mereka. Adakah tindakan Menteri Pelancongan itu akan terus disokong dan dibela oleh Kerajaan Madani atau adakah di sana akan ada kambing hitam yang akan dikorbankan? Jika ia terus dibela tanpa tindakan tegas terhadap Tiong, ia hanya menggambarkan Malaysia sudah menjadi kerajaan rimba Dani, bukan kerajaan Madani, dakwanya sinis. Demikian akhlak seorang yang memakai gelaran ustaz yang penuh emosi dan prasangka dalam hatinya. Mungkin beliau lupa bahawa Kinseng adalah individu yang sama yang pernah dilantik oleh Pengerusi Pendekatan Nasional Tan Sri Mahathir Mak Yassin untuk memegang jawatan sebagai duta khas bertaraf menteri ke negara China. Mungkin pada ketika itu Kinseng seorang yang baik dan tidak ekstrim, tetapi kini beliau sudah bertukar menjadi penjahat kreatif apabila bersama dalam kerajaan perpaduan Madani jika mengikut jalur pemikiran Ustaz PAS ini. SPRM baru sahaja memulakan siasatan, namun Zakaria sudah menjatuhkan hukuman kepada agensi-agensi penyiasat seperti SPRM dan juga PDRM, seolah-olah dikuasai kerajaan perpaduan Madani yang akan mencari kambing hitam demi melepaskan seorang menteri. Nasihat Ketua Pesuruhjaya SPRM agar semua pihak tidak membuat sebarang spekulasi berhubung insiden di KLIA langsung tidak diendahkan. Apa yang penting bagi para walaun dalam Perikatan Nasional ialah memperkecilkan usaha kerajaan perpaduan Madani dalam memerangi rasuah yang sistematik di negara ini demi perjuangan politik ala ahzab mereka itu. Ustaz walaun ini langsung tidak peka kepada keluhan pemain dalam industri pelancongan yang saban waktu terdedah kepada isu integriti, keterusan dan juga rasuah. Jika isu seumpamanya tidak ditangani dengan tuntas, nescaya industri pelancongan di negara ini akan menjadi malap apabila pelancong beralih ke negara persaingan kita seperti Singapura, Filipina, Thailand dan Indonesia. Rasuah memusnahkan negara dan bangsa yang wajib dibanteras tanpa mengedepankan agama, kaum dan budaya. Serangan terbaru Tun Dr. Mahathir Mohamad mendorong figura politik veteran Tan Sri Lim Kit Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri Tun Hussein On mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian yang dibuat mengubah hala tuju negara. Menurut veteran DAP itu telah meletakkan Tun Dr. Mahathir di landasan kekuasaan.
Perdana Menteri Malaysia yang ketiga Tun Hussein Onn memberitahu saya selepas persaraannya pada tahun 80-an yang kesilapan terbesar dalam hidupnya adalah menjadikan Tun Mahathir sebagai timbalan Presiden UMNO pada tahun 1976 yang telah membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad katanya. Lim berkata ia membolehkan Mahathir menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali dari tahun 1981 hingga 2003 dan 2018 hingga 2022. Namun perlu diingatkan bahawa Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua kerana sokongan Pakatan Harapan. Sementara itu, Lim berkata Hussein pada ketika itu silap memilih Mahathir berbanding Tun Ghaffar Baba, Tengku Razali Hamzah dan Ghazali Shafi'i selepas tempoh ketidaktentuan selama 6 minggu. Lim membangkitkan hal ini apabila Mahathir mendakwa mempromosikan Malaysia yang majmuk melanggar Perlembagaan Persekutuan dan memomokkan DAP sebagai ancaman terhadap negara Melayu dan Islam. Lim juga mengulas dakwaan bekas Perdana Menteri itu bahawa DAP dengan 40 ahli parlimen mempunyai pengaruh kuat ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara sekular. Mahathir amat salah sama sekali. Adakah DAP yang ada 42 orang ahli parlimen selepas pilihan raya umum 2018, angka yang lebih besar berbanding dengan sekarang, mengugut Mahathir selama 22 bulan beliau mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan untuk menggantikan Islam sebagai agama rasmi negara. Semasa Mahathir bercakap di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada bulan September 2018 dan berjanji untuk meratifikasikan perjanjian-perjanjian antarabangsa termasuk Konvensyen Antarabangsa untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi berkauman atau AISAT, DAP tidak tahu menahu apa-apa mengenai cadangan ini walaupun DAP kemudiannya dijadikan sasaran untuk dipersalahkan dan dituduh sebagai kononnya anti-Melayu, anti-Islam dan anti-Raja. Tambahnya pada satu kenyataan dipetik Malaysia kini. Lim juga mengkritik Mahathir kerana seolah-olah jahil mengenai perlembagaan walaupun menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali selama hampir suku abad. Perkara 3/1 menyatakan Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Tidak ada apa-apa peruntukan untuk apa-apa agama rasmi dalam perlembagaan Malaysia. Tetapi persefahaman dan toleransi golongan bukan Islam di Malaysia terhadap Islam di Malaysia adalah dalam bentuk di mana semua rakyat Malaysia sama ada Buddha, Hindu, Kristian, Sikh atau Tao tidak mempunyai bantahan untuk Islam menjadi agama rasmi di Malaysia. Terkini Tun Dr. Mahathir Mohamad mengadakan pertemuan dengan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mak Yassin malam tadi. Kononnya dikatakan bagi berbincang berkenaan Proklamasi Melayu. Perkara itu dimaklumkan pengerusi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan yang turut hadir dalam pertemuan itu. Ia diadakan sehari selepas kunjungan pengerusi PN Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang turut membincangkan isu orang Melayu. Pertemuan antara kedua tokoh pemimpin Melayu yang sanggup ketepikan perbezaan politik lampau demi menjamin kelangsungan perjuangan untuk memperkasa kedudukan orang atau anak Melayu di bumi bertuah ini harus diberikan pujian melangit. Sifat terpuji Tun Mahathir dan Mahyadin bakal menjadi satu sandaran baharu kepada keseluruhan orang Melayu yang amat dahagakan penyatuan atau perpaduan Melayu secara mutlak, kata Khairuddin dalam kenyataannya. Kata Khairuddin lagi, pertemuan hampir 2 jam itu sangat bermakna dan merupakan manifestasi penyatuan Melayu secara total yang sedang diusahakan Mahathir. Kelakar betul bila kita teliti. Sedarkah Khairuddin atau buat-buat lupa? Kononnya melupakan sengketa politik demi memperkasa orang Melayu, memperkasa orang Melayu atau memperkaya kroni dan membela mereka yang bakal didedahkan korupsi selama ini. Seluruh dunia tahu Mahyadin dan Azmin merupakan antara pemimpin politik utama yang menjadi dalang menggerakkan langkah syaratan pada Februari 2020 yang menjadikan runtuhnya pentadbiran Pakatan Harapan yang diketuai Tun Dr. Mahathir. Itu sejarah yang akan terus tersurat dalam lipatan memori rakyat. Atau mungkin benar suara-suara yang mengatakan bahawa apa yang berlaku ketika itu adalah perancangan Tun Mahathir demi memastikan Anwar tidak menjadi Perdana Menteri. Pada awal bulan lalu, Mahathir dilaporkan berkata beliau sedia bekerjasama dengan Mahyadin jika kedua-dua pihak dapat mencapai matlamat yang sama. Matlamat apa yang sama itu? Matlamat untuk menjatuhkan Anwar supaya segala kebejahatan yang dilakukan selama ini akan tertimbus. Begitu.
Tahukah anda, ketika ini Mahathir mengetuai gerakan proklamasi Melayu yang mendapat sokongan daripada Mahyadin dan juga Presiden PAS Sri Abdul Hadi Awang. Kenapa Mahyadin dan Hadi menyokong? Sebab hanya dengan cara itu dapat membunuh karakter Anwar dan Melayu tetap juga begitu. Benarlah, Melayu mudah lupa. Lupa segala sengketa, lupa segala pengkhianatan, lupa semua hinaan dan cacian, dan lupa siapa musuh atau kawan. Juga lupa menjaga maruah diri demi semata-mata mematlamatkan kuasa dan kebejatan yang ingin disembunyikan. Hidup bukan untuk menongkat langit. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih, jumpa lagi.